Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ni aku atas motor 1000cc. Ini kira dah macam reunion ni. Kalau korang biasa follow vlog aku pernah buat video pasal motor ni, buat review. So hari ni dapat bersama balik dengan motor ni. Dan memang seronok motor dia, serius. Tapi hari ni aku tak nak cerita pasal motor ni tau. Aku nak cerita pasal motor CBR 250RR. Aku akan cuba kongsikan dengan korang kos pemilikan. So now, jom kita pergi Big Wing PJ. Jom. Bismillah. This is 4 inline bro. Dengar sikit. Itu exhaust standard bro. Okey, jom. Bismillah. Lama syok tak apa. Power dia memang gila syok. Gila. Cukup. Jangan gila sangat. Sabar, bawa bertenang. Oh, korang mesti tertanya kan, bang, bila nak buat video review ADV 150? Aduh, sebenarnya aku dah shoot video walk around, tapi atas sebab-sebab tertentu aku terpaksa tangguhkan dulu lah. Gila. Inilah. Kau dah lama tak bawa little bike yang macam ni kan. Ni lagi lah tune untuk torque kan. Laju nak mampus. Dia cuma suspension belakang ni. Aku rasa suspension belakang dia ni kena tune lah. Kena tune. Dia punya power memang gila. Ni memang engine little bike tu. Engine 5 blade ni. Alright. So kita dah sampai dekat Big Wing PJ. Nice. Ini dia CBR 250RR. Okay, so now aku dah nampak dah kat dalam tu ada Farhan. Dia tengah ada customer. So mungkin kena tunggu kejap lah. Tunggu dia settle kejap sebab kita nak interview dia. So jom. Okay, sekarang aku dekat Big Wing PJ. Aku dengan Farhan. Kita orang nak bincangkan lah pasal kos pemilikan CBR 250RR. Yang Malaysia punya version ni, kalau dekat Indonesia dia panggil SPQS tau. Ni kira full spec nya. So mungkin lah dia punya maintenance tu macam agak berlainan sikit. Tapi kita bukan nak cerita pasal maintenance je, kita nak cerita kos pemilikan. Maksudnya daripada awal sampailah maintenance sekali termasuk. Okay, start dengan harga lah. Harga basic selling price. Harga dia kalau untuk macam yang launch hari itulah RM25,999. So dah kata dalam 26 lah. Jadi kalau dah on the road pula, harga dah on the road pula, kalau cash punya price dalam 27,200. Macam tu lah, 27,200. Dan itu kalau all rider punya insurans lah. Kalau single rider punya insurans, harganya akan jadi 26,890. Tapi kita buat all rider lah kan. Sebab motor ni ramai yang nak try kan. Elok buat all rider lah kan. Itulah kalau harga loan, harga loan memang kebanyakannya, sebagai contoh kita akan ambil harga loan daripada Aeon lah. Sekarang so, ada pilihan apa lagi selain daripada Aeon? Ada banyak sebenarnya. Tapi itulah, kalau nak buat contoh, harga Aeon ni dia common. So
Orang pun pergi mana-mana Aeon kan. So kita bagi tahu. So kita bagi tahu harga yang ni. Jadi kalau nak yang option lain tu boleh tanya dekat ni lah. Setiap ada option lain. So kalau untuk Aeon dalam 28,600. So untuk monthly, dia punya monthly installment kalau let's say tarik sampai berapa, normal loan tarik 6 tahun. Okey, untuk motor ni 250. Okey. Dia maksimum untuk loan motor ni 7 tahun lah. Bergantung juga pada ni lah. Kita ambil, yelah Aeon lah, kita ambil contoh Aeon senang sebab mana-mana pun memang Aeon. So down payment paling rendah 10%. Jadi kalau 10% dengan harga yang tadi tu dalam 2,900 je. Tu dah kira on the road punya ni lah, 2,900 tu. Dan bulanan untuk 7 tahun lebih kurang dalam 490 ke 500. So lebih kurang tu lah. Kalau nak apply tu agak-agak basic kena berapa? Yang ni soalan ni ramai tanya. Ramai tanya ni soalan ni. Antara yang customer yang ada apply dengan saya, yang pernah lulus, dia punya basic dia 1,500 je. Tapi tak tahu lah sebab dia punya, mungkin dia punya rekod cantik ke apa ke. Maksudnya dia bukanlah numbers tu. Dia bergantung pada orang tu punya rekod dalam bank juga lah kan. Ya, saya rasa bank, kemudian dia punya komitmen dia sekarang macam mana. ya betul. Kena ukur baju lah, ukur baju kat badan sendiri je. Dia punya first service. First service, okay. Untuk first service ni, tengok mileage dekat meter tu 1,000 je, datang service. So first service dekat 1,000 km. Cost dia pula untuk first service ni tak ada tukar apa pun, just tukar engine oil dengan oil filter. Okay. Engine oil pula kalau bila tukar oil filter, dia punya kegunaan minyak hitam tu dia pakai 2.1 liter. So korang faham-faham lah kalau 2.1 liter korang kena beli 3 botol. Dia atau kalau servis tanpa tukar oil filter, dia tak sampai 2 liter lah kan? Ya betul. Kalau tengok dekat, kalau korang tengok kat brochure ke mana, dia tulis tu kalau tak tukar oil filter dia dalam 1.9 liter je. Saya beli 2 botol dah cukup lah. So 2 botol ada balance 100 ml tu lah, bawa tu lah. Simpan lah untuk bertahun-tahun. So first service tu dia jadi mahal sikit lah. Sebab yang second service tu kita boleh bawa botol yang first service tu. Okay. Dan kalau yang first service tu 3 botol dan 1 oil filter, harga dia kalau total semua dalam RM200. 200. Dan kalau beli motor Big Wing kita ni, selalunya ada 10% discount untuk member. Once korang beli motor dekat Big Wing, dah automatic kita registerkan jadi Honda Big Wing punya member lah. So ada 10% discount, jadi 180 lebih kurang macam tu lah. And then normal service? Normal service Normal service ni aku rasa dalam 6,000 km lah kan. Setiap 6,000 lah. Sebab dia punya major service, dia punya service yang buff clearance tu 24,000, betul? Ya. 24,000. So kalau tengok dalam manual tu, memang dia akan tulis tukar engine oil tu every 12,000, tapi benda tu tak orang tak ikut. 12 ni sebab aku pasal benda yang sama ada dekat dalam buku macam contoh motor Ducati aku. Dia tulis kat situ engine oil tukar setiap 12,000. So sama lah ni kan. Tapi dia ada macam satu lagi jadual yang kat belakang. Tulis kat situ maintenance to be carried by owner. Maksudnya aku faham, maintenance to be carried by owner tu maksudnya kita sendiri yang buat, bukan dekat service center. Dia orang tak kisahlah kalau kita nak buat kat service center lagi bagus, tapi kalau kita buat sendiri pun boleh. Dan itu adalah 6,000, setiap 6,000. Kalau yang tadi kan kita dah tukar dengan oil filter lah. Yang ni kira tukar minyak hitam saja. Setiap 6,000 punya tu. Tapi 6,000 tu kira dah maksimum lah. Kita sarankan 4 ke 5,000 tu dah boleh nak tukar lah. Dan 6,000 tu untuk full sintetik kan? Fully sintetik. Tapi kalau datang servis dekat Big Wing sini memang kita akan bagi yang fully sintetik punya lah. Harga pun berpatutan. Servis yang kali kedua dan ke atas ni, kalau part yang tak tukar oil filter, kita hanya servis minyak hitam saja, 2 botol. Dan oil filter tu optional. Kalau rasa nak tukar juga oil filter, tukar. So cost dia sama dengan yang tadi lah kan. Yes. Dan kalau tukar 2 botol minyak hitam ni 1.9 liter je.
Dia baru berapa ringgit je, 80 lebih, dekat RM90 macam tu lah. Itu normal service. Okay, now kita pergi kepada part yang agak ni susah. Ni susah sebab apa? Sebab kita tak confirm. Sebab tak ada lari dulu. Sebab apa tau? Sebab tak ada lagi owner VTRR dekat Malaysia ni yang buat kira major service. Sebab major service dia jauh. Okay, aku bagi contoh comparison lah dengan aku ada sembang dengan member aku pakai R25. R25 kalau dalam buku dia cakap valve clearance every 10,000 dengan 24,000, 24,000 jauh. Kira lebih 2 kali ganda. Sebab tu bila Honda bagi satu spek yang agak macam high performance racing, dia memang akan lebih tahan. So kau punya interval mungkin lebih tinggi. Tapi dalam masa yang sama, kalau nak replace, dia memang lebih mahal sebab barang yang lebih quality. So benda macam ni korang kena tengok betul-betul lah. Maksudnya memang korang akan dengar nanti. Contohnya apa? Spark plug. Spark plug. Contohnya spark plug dia. Kalau compare spark plug 250 lain, kau memang akan rasa macam, weh, ni spark plug apa dia pakai ni kan. Tapi spark plug dia sampai ke 50,000, betul tak? 50,000 lah. Ada 48,000 kilometer. So 2 kali buat valve clearance baru tukar spark plug. Sebab apa? Spark plug dia ini yang aku baru research sikit-sikit lah. Spark plug dia adalah sangat special. Spark plug dia iridium tapi racing spec. Even dia tak sama dengan yang CBR2 VTRR yang tahun 2019 macam tu. Yang first version ni. Yang bukan SP. Dia punya nombor belakang tu, dia nombor 9, dia lebih sejuk. Kalau compare yang sebelum ni dia lebih panas. Dia apa yang akan ditukar tu? Okay, untuk major service selalunya ni anggarannya lah dalam mesti dalam 20,000 ke atas lah. Kan dah warranty punya period dah habis. So 20,000 ni air filter. So ada air filter. Lepas tu untuk spark plug masa 20,000 ke atas ni kita just inspect. Dan tadi cakap itulah pasal spark plug tu kan, dia memang boleh pergi sampai ke 48,000 lah. Macam tu. Dan harga untuk air filter tu dalam 180 lebih macam tu lah. Air filter tukar berapa ribu dia tulis tu? Dia dekat sini ada tulis dekat 18,000 kilometer. Oh, 18. Replace. Maksudnya major service yang betul-betul major service yang buat valve clearance adalah 24,000. Tapi sebelum 24,000 tu ada 18,000. 18,000 tu sambil-sambil kau tukar minyak hitam, major service tu kau kena tukar air filter. Dia recommend untuk tukar air filter. Macam tu baru betul. kita ni cakap depan kamera. Kalau kata kita memang kaki rembat punya, rantai, sprocket pun memang kena inspect lah. Dan kalau perlu tukar, kita tukar. Kalau kita pakai lasak, selalunya 15 ke 20,000 tu kita dah boleh nampak dah dia punya condition dia dah ada wear and tear sikit. Macam sprocket dengan rantai ni kita boleh inspect sendiri kan. Sebab dia dekat luar. Kita sendiri boleh tengok berapa banyak rantai tu dah panjang kan. And then gigi sprocket tu macam mana rupa dia. Boleh nampak yang itu kita boleh tengok sendiri lah. Even kalau dah belum sampai 24,000 pun korang boleh tukar. Kalau korang rasa macam ini dah teruk kan. Rasa-rasa walaupun tak teruk, korang rasa teruk, baik korang tukar je kan. Lagi itulah macam rantai, macam biasalah penjagaan pun chain loop tu sendiri-sendirilah. Jarak dia selalunya dalam 500 km tu korang check lah. Dan kalau nampak kering, korang spray. Tapi 500 km tu untuk chain loop kira dah jauh juga tu. Yes, betul. Pada aku kalau ada masa setiap minggu. Kan? Setiap minggu sebab benda ni memang selalu gerak dia tau. Jadi memang kena inspect. Dan expose pula tu kan dengan habuk, dengan air hujan semua. Sekarang ni kan dalam peminat-peminat 250 ni yang macam belum dapatkan motor lagi. So dia macam tengok kan nak beli R25 ke, nak beli Ninja ke, nak beli CBR ke kan. Lepas tu nanti ada orang cakap, baik tambah sikit dapat 600cc. Ini cluster memang geng-geng tambah sikit ni memang susah tambah sikit. Tapi ada betul dia. Cuma kalau kita nak cakap 600cc tu, korang first kali korang kena faham dia bukan 600 yang super sport tu. Yang itu level lain. Itu level lain. Itu definitely level lain. Dan
yang diorang maksudkan adalah 650cc punya kelas kan. Yang Kat European punya market 650 ni lah yang beginner bike. yang diorang guna nak buat pergi kedai kan. 650 ni lah beginner bike. Sebab tu dia punya maintenance pun mungkin somewhat similar. Sebenarnya banyak similarity between 250 dengan 650. Dan memang kita pun tak boleh cakap macam 650 tu macam jauh gila beza. Tak, sebenarnya tak jauh sangat beza dia. Ya. Sebab kebanyakannya memang 2 piston. Sama je dengan 250 pun kebanyakannya 2 piston. 4 piston tu ada yang CB lah. C50R lah. CB ataupun lah. C50. Tak, tapi nak cerita dia 650 dengan 250 ni, orang kata baik beli 650, jangan beli 250. Okey. Sebab maintenance dia sama. Okey, apa pendapat kau? Okey. Kalau maintenance tu dia sebenarnya dia seakan-akan sama tau. Dia nampak macam nak dekat sama, tapi kalau kita tengok betul-betul kan, banyak benda yang kita boleh jimat dekat 250. Kalau kita just pandang dekat maintenance yang kita nampak mahal, memang kita akan tengok barang yang mahal aja. Tapi cuba kalau korang bandingkan try bawa satu hari tu, kau pinjamlah siapa-siapa punya motor, kau bawa 600cc punya. 600cc kau pergi kerja ulang-alik macam biasa. 3 hari ke macam tu tengok. Pembelanjaan minyak confirm petrol. Minyak petrol memang lagi telan lah berbanding dengan 250. Dan barang-barang lain pula, contoh macam tayar kan. Kalau 600cc tayar depan belakang dah 1000 dah. Kan selalunya macam tu lah, plus minus. Tambah pula dengan 600cc yang biasa bukan yang super sport punya, mungkin body dia akan berat sikit dalam 200 lebih macam tu. Dan tayar korang jangan buat main, sebab tayar mesti kena pakai tayar yang betul-betul yang kita trust lah, brand yang kita trust. Tayar ni kalau korang tahu, dia ada dua kan. Macam aku nak cakap sendiri, tayar radial dengan tayar bias fly. Okay, tayar bias fly macam contohnya Pirelli Rosso Sport kan. Pirelli Rosso Sport tu dia adalah bias fly, that's why harga dia mampu milik. Tapi dia ada saiz yang paling besar, ada 150. 150 ni hanya boleh dipakai oleh 250. Kalau kau bawa contoh 650, paling kecil pun 16 kan. Paling kecil pun 16. Maksudnya kau jarang kan. jarang jumpa saya 16. Maksudnya kau tak ada pilihan, kau mesti kena beli radial. So itu daripada segi tayar. Maksudnya kalau nak kata sama, tak sama lah. Kalau di situ pun tak sama dah. Kalau benda lain lagi Sebab itulah macam tayar kan, kalau kata 250 kebanyakannya orang akan buat pakai hari-hari kan. So kalau yang 600 pula, kalau kita contohkan dengan motor yang selalu kita pakai hari-hari, banyak beza dia kalau tayar saja. Tayar pula memang hari-hari akan bergolek dan cepat dia punya wear and tear dia lah. Tu lagi satu, rantai lagi lah kan. Rantai pun harga yang motor besar punya dah lain lah. Motor yang 250 pun lain. So rasanya memang berbeza juga lah sebenarnya. Tapi bukanlah kata jangan beli 650, beli 250. Tak ada, bukan. Janganlah macam tu. Dia bukan macam tu. Dia ikut korang punya kehendak. Sebab kadang-kadang ada orang dia nakkan 650 tu sebab dia rasa 650 tu lebih besar CC dia, dan dia rasa macam dia memang nak cruising lebih laju dan lebih selesa. Memang boleh pergi kepada 650. Tapi kalau orang tu dia memang nakkan 250 sebab lesen, sebab 250 punya sportness kan, dia lain tau. Macam CBR ni memang lain. Dia memang dalam 250 tu dia paling sporty, dan dia punya paling sporty tu tak ada dekat C50. Tak ada, C50 tak ada yang level sporty. Kalau ada pun yang Aprilia baru, tapi yang tu. Itulah nak cerita dia, kalau kau nak ke 650 tu dia dah ada additional cost. Bukan tak ada, bukan kata sama, tak sama. Mungkin betul lah, tambah lagi sikit. Betul lah tu, tambah lagi sikit. Tapi dia bukan 600 yang super sport tu. Dia tu orang tu tahu. Super sport tu dia punya maintenance macam listen bike lah. Itu baik pakai tu pula. Dah lain. Dia dah jadi baik, makin lama makin ke atas. Kalau ada yang 5000cc pun 5000cc dia orang suruh beli. Kalau aku lah, bagi persoalan tu lah, kesimpulan dia, kalau nak kata 650 dengan 250 tu sama dia punya maintenance dia, tak betul. Tapi dia taklah ke level sampai yang
macam apa yang sisi besar-besar ni kan, yang bukan sisi besar-besar, yang 600cc bukan. 600cc definitely salah. 600cc ni macam RC, macam CBR 600 RR, yang level-level tu lah, macam Daytona 675 tu semua super sport super sport tu semua tak sama. Tu tak sama, tu level lain. 250 ni bagi aku dia memang good compromise lah between yang sport dengan apa, masuk akal untuk pakai hari-hari. Yang 600 RR semua ni tak masuk akal. Yelah, sebab kadang kita satu motor tu lah, ini kan bawa pergi kerja, nak belayan hobi kan. Betul. Kaki corner lagi je. Maksudnya dia memang ikut keperluan masing-masing lah. Keperluan masing-masing. So okey lah, kita aku rasa dah sembang panjang dah kan. Ada apa-apa nak tambah? Kepada yang betul-betul minat CBR 250 RR ni, harap korang boleh bersabar. Yes, sebab dia panas sangat. Sebab terlalu panas. Lepas tu racun dia ni power betul. Harap korang boleh bersabar. Yang mana yang dah booking, stay, tunggu. Apa kesabaran tu hujungnya mesti manis. Mesti manis punya. Lagi pun PKP lah. Yelah, betul. Dia pun baru berapa je. Okey lah, so kalau korang berminat, korang boleh cari Farhan lah, ataupun datang sini terus. Contact number aku letak kat bawah. Datang sini terus. Diorang happy to entertain korang lah. Korang datang sini terus and then dapatkan figure yang sebenar. Yang tadi tu kira secara general lah. Mungkin korang ada lebih macam deposit, korang nak letak lebih ke apa ke. Yang itu lain pula cerita dia. Kita boleh kira sebab benda macam down payment ke apa tu dia fleksibel. Janji minimum dia dekat situ 2,900. Okay. So okay lah, kot setakat ni kalau korang ada soalan lagi boleh tanyalah kat bawah. Kalau aku tengok macam soalan tu perlu dijawab, mungkin aku jawab pada video akan datang lah. So okay, sampai sini je dulu video. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.